Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir berhujah dengan qadar. Allah menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran bahawa terdapat di kalangan orang-orang kafir mereka yang berhujah dengan qada dan qadar Allah. Mereka menjadi sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين." Surah Al-An'am ayat 148 hingga 149. Artinya orang-orang yang menyangkutkan Tuhan akan berkata, orang-orang yang menyengutukan Tuhan, salah saja. Orang-orang yang menyengutukan Tuhan akan berkata, jika Allah menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian jugalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sehingga mereka merasakan seksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikut kecuali hanya sangkaan semata-mata. Dan kamu tidak lain hanya berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang kuat lagi jelas. Maka jika dia menghendaki, nescaya dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Ayat-ayat ini mengisahkan pada hari kiamat bagaimana orang-orang kafir yang menyengutukan Allah, melantik Tuhan yang lain daripada Allah, berhujah dengan qada dan qadar Allah. Sebab mereka jadi kafir ini dengan sebab Allah, padahal di atas dunia ini tak percaya pada Allah. Di atas dunia ini mereka anggap Allah ni lemah, Allah ni tak mampu, sehingga lantik Tuhan-Tuhan yang lain daripadanya. Ada yang lain daripada Allah. Hari akhirat baru Allah berlaku. Ini perangai orang kafir. Di hari akhirat kelak mereka meletakkan kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka jadi sesat, jadi kafir, jadi jahat kerana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Taala sudah memberi akal fikiran pada mereka. Allah Taala beri kemampuan kepada mereka. Kebanyakan mereka senang lenang, berpangkat, ada peluang, macam-macam kemudahan Allah Taala beri. Tetapi mereka leka dengan kehidupan dunia, memperkecilkan Allah Taala, lawan Allah Ta'ala, tak ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tak tahu serba-serbi. Allah Ta'ala ni lemah. Ada yang pula yang kata Allah Ta'ala tak ada. Bila hari kiamat di hadapan Allah, meletakkan kesalahannya pada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menegaskan bahawa semua perkara dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu ialah ilmu Allah taala. Pengetahuan Allah taala. Kekuasaan Allah taala. Ada pun yang buat kesalahan itu ialah diri manusia yang ada akal, yang ada kemampuan. Falillahil hujjatul balighah. Maka bagi Allah hujah yang sangat terang dan nyata. Allah Ta'ala tidak menghukum mereka yang tak ada akal. Allah Ta'ala tak hukum mereka yang tidak ada kemampuan. Allah Ta'ala tak hukum orang asli di hutan rimba yang tak sapa seruan agama Islam. Allah Ta'ala tak hukum mereka yang tak tahu Rasul dan Nabi. Dihukum mereka yang sampai seruan Islam, yang ada akal, yang ada kemampuan, kemudian dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala Maha mengetahui, tahu segala-galanya, Allah Taala tidak hukum dengan tahunya saja. Dihukum dengan saksi. Saksi daripada malaikat yang menulis amalan-amalan mereka. Saksi makhluk yang ada di keliling mereka. Dan saksi pada batang tubuh mereka sendiri. Tangan mereka bercakap. Kaki mereka bercakap. Kulit mereka merakamkan perbuatan mereka. Mendedahkan apa yang mereka buat. Bagi Allah itu hujah-hujah yang sangat kuat. Begitulah jawapan Allah kepada orang yang berdalih dengan qadar setelah dia melakukan maksiat. Suatu jawapan yang menempelak dan menjadi tamparan hebat kepada orang yang sengaja memilih kegelapan, memilih sesat dan menolak petunjuk Allah. Sedangkan dia diberi kemampuan berfikir, berikhtiar dan berusaha. Kesimpulan daripada jawapan ini terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian yang sedalam-dalamnya. Allah Ta'ala dah beri peluang, beri kemampuan untuk mereka, beri petunjuk, dilantik Nabi-Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala ajar mereka semayang, mitok dalam semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Ini berasa pandai, berasa bijak, berasa cerdik, tak payah semayang. Tak payah minta Allah Ta'ala, cerdik dah. Pandai dah. Berasa pandai, berasa bijak sangat. Lalu mereka tak dapat hidayah daripada Allah. Kerana mereka tolak hidayah Allah Ta'ala. Mereka bergantung diri mereka sendiri. Ayat ini pada tadi ada kesimpulan dia. Yang pertama, jika seseorang itu mengenal Tuhan, nescaya dia mengerti bahawa Tuhan itu mustahil bersifat zalim. Tidak layak sekali-kali baginya bersifat zalim. Bahkan rahmatnya lebih utama dari murkanya. Orang yang berdalih dengan qadar ketika mengerjakan maksiat, seolah-olah menuduh Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak layak itu. Diajar Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang mulia, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan tidak ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang paling baik. Bukan sahaja bersifat rahmat, namanya maha pemberi rahmat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan sahaja bersifat adil, namanya Al-Adlu yang maha adil. Maha adil. Allah Ta'ala tidak zalim sekali-kali. Allah Ta'ala sangat sayang pada hamba-hambanya. Tetapi hamba yang kafir itu menzalimi diri mereka sendiri. Hamba yang kafir itu merosakkan diri mereka sendiri. Yang kedua perlu disoal. Adakah seseorang itu diberitahu terlebih dahulu
daripada dia membuat sesuatu, bahawa apa yang hendak dibuat itu sudah pun ditulis dan dia boleh membacanya pada Lauh Mahfuz? Adakah seseorang itu tahu nasib dia masih akan datang? Tahu tulisan Allah pada Lauh Mahfuz? Tak tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala, bukan ilmu kita. Bukan ilmu Allah Ta'ala. Apa yang dipilih oleh seseorang ada dalam ilmu Allah. Ditulis pada Lauh Mahfuz mengikut ilmu Allah Ta'ala. Adapun perbuatan orang itu mengikut pilihan dia sendiri. Ilmu Allah Ta'ala satu bab, kuasa Allah Ta'ala satu bab, kehendak Allah Ta'ala satu bab, dan kemampuan orang itu satu perkara yang lain. Akal seseorang itu satu perkara yang lain. Bolehkah dia berkata, saya telah membaca pada Lauh Mahfuz bahawa besok saya akan mencuri, oleh itu besok saya mestilah ditulis itu. Di samping itu Allah SWT menurunkan perintah dan larangan. Kalau sudah ditentukan apa gunanya ada perintah dan larangan itu, menunjukkan kepada kita bahawa qada dan qada itu adalah di bawah ilmu qudrat dan iradah, kuasa dan kehendak Allah SWT. Di luar daripada bidang kuasa makhluk. Mereka tidak mampu untuk membaca dan mengetahui segala yang tertulis dan tertentu di sisi Allah itu. Dan itu bukannya tugas kita. Tugas mereka ialah melaksanakan apa yang diperintah. Itu bukan tugas mereka. Tugas mereka ialah melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan Allah telah pun mengetahui apakah tindakan mereka menurut ikhtiar dan pilih yang ada pada mereka. Nasib manusia dalam ilmu Allah, manusia tak tahu. Walaupun ada Tok Nujum pelawak belaka. Kadzibal munajjimuna ain sadaqu. Semua Tok Nujum tu bohong belaka. Sekalipun yang diramal itu berbetulan saja, bukan ilmu dia. Ramalan berbetulan, bukan ilmu dia. Dia tak ada ilmu. Kebetulan saja, bukan ilmu dia. Tok Nujum tak tahu nasib dia sendiri. Ada orang ketemu Tok Nujum, tanya nasib Tok Nujum tu macam mana dia. Tok Nujum tu merepak. Pak jadi Tok Nujum tu. Tak tahu nasib dia pun. Kita bodoh. Kita temu dengan Tok Nujum ni. Ini sifat orang kafir. Dan sebab itulah orang yang jumpa dengan Tok Nujum, tanya ramalan dia, digugurkan pahala semayang dia 40 hari. Ini satu benda yang sangat besar dosanya. Tanya Tok Nujum ni. Di mana benda yang akan datang dalam ilmu Allah Ta'ala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara yang akan datang mengikut apa yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, Nabi boleh beritahu. Benda yang Tuhan tak beritahu, Nabi tak beritahu. Nabi beritahu orang ni sianu masuk syurga. Tuhan beritahu. Akan berlaku di akhir zaman. Perkara ni mesti berlaku. Allah Ta'ala beritahu. Bila berlaku, Nabi pun tak tahu. Tapi akan berlaku. Dan berlaku sungguh. Menandakan janji Allah itu adalah benar. Benar Allah Ta'ala berjanji. Ada benda yang Allah Ta'ala tak beritahu pada Nabi. Antaranya ia ajar Nabi sendiri. Di mana kubur dia? Nabi tak tahu. Hari kiamat, malaikat diberi tanya bila berlaku kiamat, itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Nabi tak tahu. Kalau ada orang beritahu tarikh hari kiamat, itu pelawak, bohong. Allah Ta'ala beritahu tanda-tanda hampir kiamat saja. Bila berlaku kiamat, tak ada siapa yang tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga nasib manusia. Yang ketiga, orang yang berdalih dengan qadar itu berhujah dengan perkara yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Kerana perkara itu di luar kemampuannya. Dan mereka yang diperintah dan dilarang
Allah adalah di bawah kemampuan setiap hamba-Nya. Perkara yang tidak mampu tidak ditaklifkan, tidak dibebankan kepadanya. Perkara dosa dan pahala dalam perkara perintah dan larangan, perkara yang mampu manusia buat. Perkara yang tak mampu, tak ada perhitungan dosa dan pahala. Yang keempat, jika sekiranya orang yang berujuh itu dari awal-awal lagi tidak percaya kepada Allah, tidaklah perlu kita menjawab hujahnya. Memang layak orang itu diseksa. Kerana dari awal-awal lagi dia tidak berdasar. Untuk jawapan yang lebih jelas, bacalah firman Allah SWT. Orang yang masuk neraka ni awal-awal lagi tak percaya ke Tuhan. Pada muka dia. Hari kiamat baru percaya ke Tuhan. Bila nyawa cabut baru percaya Tuhan. Belum pada itu tak percaya ke Tuhan. Bila hari kiamat barulah percaya pada Tuhan, percaya qada dan qadar. Belum hari kiamat tak percaya. Firman Allah Taala, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqan 'alaihimud dalalah innahum ittakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabun annahum muhtadun." Suratul A'raf ayat 28 hingga 30. Artinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, bila mereka buat maksiat, mereka buat dosa, mereka buat perkara yang dilarang oleh Allah, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Nenek moyang kami begini dah buatnya. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Ini Allah Ta'ala suruhnya. Mereka mengaku apa mereka buat ni baik. Kerana jahat pun baik juga. Mereka tak mengaku salah. Pasal apa curi? Nak beri nafkah ke anak bini. Padahal Allah Ta'ala suruh kerja cari nafkah. Dia ambil hak cari nafkah tu. Hak kerja dia tak ambil. Dia ambil hak menipu tu. Hak kerja dengan akal Tuhan beri dia tak ambil. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskan wajahmu di setiap sembahyang. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Sebahagiannya diberinya petunjuk. Dan sebahagiannya lagi Allah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah. Dan mereka mengira bahawa mereka mendapat petunjuk. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab dengan jawapan itu kepada mereka yang berdalih dengan qada dan qadar. Berkata Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, sesungguhnya Allah menyuruh mereka dengan perintah-perintah Allah dan melarang mereka dengan larangan-larangan perkara-perkara yang diharamkan. Inilah perkara yang mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Ada perkara Allah adalah perkara gaib. Tiada jalan bagi mereka untuk mencapai hakikatnya dengan sepenuh-penuhnya. Bagaimanakah pula mereka dapat mengetahui dengan sepenuh-penuhnya? Asy-Syekh Sayyid Qutb ialah seorang penulis Islam yang dihukum mati, hukum gantung dengan sebab tulisannya menegakkan Islam, menegur kerajaan Mesir
yang zalim di zamannya, tak ikut hukum Allah Ta'ala, ditangkap, dipenjara dan dijatuhkan hukuman bunuh. Syekh Qutb menulis banyak kitab. Di antaranya tafsir Al-Quran. Dia menafsirkan ayat yang dibaca tadi. Sebenarnya Allah menyuruh mereka dengan perintah dan larang mereka dengan larangan perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala dah tetap dah perintah dan larangan dia. Dan mereka punya kemampuan. Mereka punya akal. Itu yang dia ambil kira. Tetapi mereka menyalahgunakan kemampuan. Menyalahgunakan akal itu. Ini tulisan Syekh Qutb. Menepati apa yang disebut dalam kitab-kitab tafsir yang dikarang lebih dahulu daripadanya. Tapi hari ini malangnya ada ulama-ulama Azhar kata Syekh Qutb ni Khawarij. Mazhab Khawarij sebab lawan pemerintah. Dah dia Sayyidina Ali kan dia. Kalau kata Syekh Qutb Khawarij itu dia Sayyidina Ali. Dah ikut Sayyidina Ali pun ikut penjajah. Sedap kata orang Khawarij. Dia sendiri bukan Sayyidina Ali. Khawarij ni lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ikut syariat Allah. Khawarij lawan orang yang ikut syariat Allah. Ini jadi terbalik. Orang menegakkan syariat Allah dikata Khawarij. Ini satu kezaliman dengan menggunakan media. Ada pula ulama-ulama yang tolong karang kitab untuk menyokong benda-benda yang zalim, benda yang jahat ini. Sesungguhnya Allah tidak memaksakan kita mengetahui hakikat yang tersembunyi dari berhubung dengan kehendak dan kudratnya. Kita ditaklifkan, diperintah sekadar kemampuan kita. Allah Ta'ala perintah mengikut kemampuan kita. Allah Ta'ala mewajibkan semayang. Mereka yang berakal, yang akil, yang balik, siapa umur, tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, semayang berbaring. Tak mampu berbaring, pakai dengan akal sehari ada akal fikiran. Akal tak ada, tak wajib. Kalau akal tu tak ada. Nyanyuk tak wajib lagi. Sudah nyanyuk, hilang segala fikirannya. Dan sebab itu orang nyanyuk ni tak payah khadar dah semayang dia. Kerana di dua daripada taklif. Tak mengkalah lagi. Di antaranya mengetahui hukum syariah yang diturunkan. Dia kena tahu, bukan dia jahil. Kalau dia jahil, Allah Ta'ala maafkan dia. Seperti orang Islam yang duduk di Rusia, duduk di zaman pemerintahan kaum ini. Ayah dia sudah dibunuh. Ibu bapa dia sudah dibunuh. Dibunuh dah. Dia tahu ibu bapa dia orang Islam. Babi itu haram dia tak tahu. Arak itu haram dia tak tahu. Orang macam ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku di Bosnia. Berlaku di Albania. Di zaman pemerintahan komunis dulu. Sehingga masih ada lagi di Bosnia. Di Albania orang Islam yang tak tahu di mana kiblat. Tak tahu semayang tu wajib. Dia tahu dia orang Islam. Jahil sungguh. Benar-benar jahil. Kerana diharamkan belajar agama. Diharamkan mengajar agama. Kecuali ibu bapa yang ada kemampuan di rumah masing-masing mengajar agama. Ibu bapa yang tak ada kemampuan, tak tahu nak buat apa. Ini ada orang macam ni. Yang kita ingat orang ni macam kita belaka. Ada di negeri Afrika, dalam hutan Afrika tu, orang Islam telanjang mongai, pakai yang tak ada, tak tahu tutup aurat tu wajib. Semayang tak reti. Bila ada orang semayang, kita tengok, kelis dia. Hak semayang tu tak reti nak ajar. Reti dia seorang dia. Tiap-tiap kali semayang kita pakai tengok gitu saja je. Ini mereka yang sangat jahil. Yang tak tahu, tak ada ilmu langsung. Macam ni dimaafkan oleh Allah. Dan Allah memutuskan dengan janji untuk memberi petunjuk kepada sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari dan berusaha kepadanya. Para Allah berkuasa untuk menanamkan petunjuk dalam hati manusia dengan tidak payah mereka memilih sendiri. Tetapi apa guna dijadikan akal
sekiranya yang penuh, sekiranya dijadikan akal sekiranya yang penuh hikmah itu, dan Allah Maha mengetahui segala hikmahnya. Ini hikmah Allah Ta'ala beri akal. Mereka yang tak ada akal tidak ada hikmah itu. Ketahuilah dengan mendalam bahawa seseorang itu telah didedahkan di hadapan mata dan akalnya semua perkara sebelum dia memilih dan melakukan suatu perkara sama ada taat atau maksiat. Jika seseorang itu memilih taat, maka bersyukurlah kepada Allah. Tetapi lihatlah pula apabila dia telah mengerjakan maksiat Allah. Maksiat Allah memerintah dengan wajib supaya bertaubat, dan pintu taubat itu dibuka dengan seluas-luasnya. Allah Ta'ala buka pula pintu taubat. Manusia ada kelemahan, tak tahan hawa nafsu dia, kadang-kadang buat maksiat. Allah Ta'ala buka pintu taubat dengan seluas-luasnya. Selagi nyawa tak sampai ke halkom, selagi matahari tak naik pada arah barat, itu luahnya pintu taubat. Selagi nyawa tak sampai ke halkom, pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala. Ingatlah firman Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadil kubr wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, tidak memberi mudarat apa-apa kepadanya, dan dia tidak meradai hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, nasib dia meradai kesyukuran itu. Ingat, kalau seluruh dunia lawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap Tuhan, tak mengurangkan kuasa Allah Ta'ala sedikit pun. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa beritahu berkaum dia, berbani Israel. Wahai Musa, beritahu Bani Israel, kalau sekiranya seluruh penduduk bumi ini pakat kafir belaka, lawan Tuhan, Allah Ta'ala tidak kurang sedikit pun kekuasaan dia. Yang boleh sakitnya manusia yang kafir itu, kerana merosak diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri. Dan kita kena ambil peluang pintu taubat yang dibuka oleh Allah SWT kepada mereka yang beriman. Yang beriman saja Allah Ta'ala buka pintu taubat. Yang tak beriman, tak ada pintu taubat. Memang tak beriman, dia tak percaya bertaubat daripada awal lagi. Kalau orang tu ada iman walaupun sedikit, diampun dosanya oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya kisah bagaimana seorang yang membunuh 100 orang bertaubat. Mula-mula bunuh 99 orang, baru sedar insaf 90 orang dia 99 orang dia bunuh. Tanya Tok Lebah, pergi tanya Tok Lebah. Tanya Tok Lebah, tengok orang tu rajin sembahyang. Tok Lebah ilmu tak ada. Dia tanya Tok Lebah, Tok Lebah, saya ni bunuh orang 99 orang, jahat saya, tuan apa dah dosa saya? Lekuknya katok Tok Lebah tu. Mati Tok Lebah tu cukup 100 orang. Tok Lebah tu dah erti, dia jawab juga. Dah kita dah erti jawab apa? Dia Tok Lebah je. Tengok pakai piyah molek, lilit serbang pula, ingat kerti, rupanya tak kerti. Tanya, saya bunuh 99 orang, Tuhan ampun tak dosa. Mu jahat doa, Tuhan tak ampun. Katok mati. Jadi 100 orang. Tanya orang alim. Jumpa orang alim. Tuhan ampun tak dosa saya. Orang alim ni ada ilmu. Beritahu mengapa Tuhan tak ampun dosa pula. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Mu bertaubat pada Allah Ta'ala, mu percaya pada Allah Ta'ala, Tuhan terima taubatmu. Aku nak nasihat. Mu jangan duduk kapur ni, lain kapur lain. Mu duduk kapur ni, kawan hak jahat pula, jadi jahat. Mu lari ke lain, berkawan cari orang baik. Dengan ni ayat ikhlas. Dia tinggal kampung. Siapa tengah jalan, mati. Disebut dalam hadis. Mati. Lalu malaikat rahmat, malaikat azab berebut nak bawa roh. Malaikat rahmat kata dia sudah bertaubat. Dia dah bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Malaikat azab kata dia jahat.
Bawa ke negara aku. Baloh antara dua puak malaikat ini. Allah Ta'ala menurunkan malaikat yang lain untuk menjadi hakim. Ukur mana dekat dengan negeri yang dia nak pergi, negeri asal dia. Dekat sikit dengan negeri yang dia nak pergi. Dibawa ke syurga. Allah Ta'ala nak tunjuk dengan buka mana luahnya pintu taubat. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis. Bagaimana seorang pelacur Bani Israel yang membuang kayu berduri di tengah jalan. Dia jahil jadi pelacur. Buang kayu berduri di tengah jalan. Takut ganggu orang. Dia ampun oleh Allah. Dengan sebab itu. Dan dia masuk syurga. Kerana kejahilannya. Dia jahil sungguh-sungguh. Dia ampun Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis kursi. Ada seorang hamba yang buat dosa. Setelah dia buat dosa, dia bertaubat. Menyesal di atas dosanya. Menyesal. Tiba-tiba buat dosa pula. Tak tahan menghadapi nafsu dia buat dosa pula. Lepas tu dia menyesal. Dia bertaubat. Tuhan kata hamba-Ku. Dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Lepas tu buat dosa pula. Buat pula. Lepas tu dia sesal balik. Sesal sungguh. Bukan sesal main-main. Tiba-tiba jatuh buat dosa pula. Kelemahan-kelemahan yang ada pada dia. Jatuh buat dosa pula. Lalu Tuhan kata, hamba-Ku ni tahu dia ada Tuhan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Begitulah. Berkali-kali dia bertaubat, dia ampuni Allah Ta'ala. Berkali-kali dia buat dosa. Sehingga nyawa sampai ke halkom, baru ditutup pintu taubat itu. Maka seorang yang beriman tak boleh putus asa sekali-kali. Ini menunjukkan bahawa bagaimana Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang wajib kita beriman pada qada dan qadarnya. Allah Ta'ala membuka pintu taubat dengan seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak baik terlalu banyak menceburkan diri dalam perbincangan perkara qada dan qadar. Cukuplah bagi seseorang mukmin itu mengetahui makna qadar, darjatnya dan beriman kepadanya dengan yakin, yakni percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya dengan kehendaknya. Sesungguhnya ia, Allah itu maha adil, bijaksana dalam segala ciptaannya, dan tiada sesuatu pun yang sia-sia. Janganlah membincangkan atau memikirkannya lebih dari itu. Cukuplah mengetahui sekadar ilmu yang diberi oleh Allah dan diizinkannya kepada kita. Apa yang di luar daripada kemampuan akal kita, janganlah menceburkan perbincangan sehingga membawa kepada adanya ruang yang boleh ditembusi oleh gangguan syaitan. Nanti binasalah akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung dengan Allah daripada berlakunya waswas syaitan. Dan juga boleh membinasakan akal yang kemampuannya terbatas itu. Maksudnya, percaya kepada qada dan qadar. Semua perkara berlaku dengan kehendak, penentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan jahat, kita beriman kepadanya. Cukup dengan kita percaya Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Semua daripada Allah adalah baik
dan rahmat. Allah Ta'ala tidak suka yang tidak baik. Allah Ta'ala maha bijak, tidak ada bandingan. Semua perkara yang Allah Ta'ala buat tidak sia-sia, dan ada sebab-sebabnya yang bijak. Di sana ada perkara yang kita tahu dan ada perkara yang kita tak tahu. Oleh itu jangan kita bincang berkenaan dengan qada dan qadar daripada Allah. Ini rahsia Allah Ta'ala, kepunyaan Allah Ta'ala, kebaikan daripadanya. Kita percaya. Kalau persoal banyak-banyak, persoal Allah Ta'ala, pasal apa, masuk syaitan. Jadi was-was. Ini antara sebab orang yang sakit was-was. Sebabnya dia fikir berkenaan dengan Allah Ta'ala. Dia tak fikir hadir dia, tanggungjawab dia, kewajipan dia. Dia soal pada hari kiamat berkenaan dengan amalan dia, perangai dia, kepercayaan dia. Allah Ta'ala tak disoal. Mengapa soal Allah Ta'ala? Bila soal Allah Ta'ala, syaitan masuk. Mula-mula syaitan masuk, lepas tu gila, akal jadi tak betul, penuh akal, kerana di luar daripada kemampuan akal fikiran kita. Macam apa elektrik lah. Kalau kita pasang kuasa elektrik dia lebih pada hak dia, pecah, hancur lebur, terbakar. Itu juga akal fikiran kita. Maka jangan kita fikir perkara di luar kemampuan kita. Cukup percaya Allah Ta'ala itu bijak, Allah Ta'ala itu baik, Allah Ta'ala itu adil. Sesuatu yang Allah Ta'ala buat ada sebabnya, ada musababnya. Semuanya kebaikan. Jangan kita persoal mengapa Allah Ta'ala buat syaitan, Allah Ta'ala buat iblis, buat Fir'aun, buat macam-macam perangai ni. Ada hikmah yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Jangan kita gali lebih pada itu. Cukup kita tahu Allah Ta'ala itu bijak, adil, rahmat, tahu segala-galanya. Bukan perkara ini sahaja yang pernah menjadi perbincangan kita. Dalam perkara yang kadang-kadang lemahnya akal yang diberi kepada kita, di sana terdapat perkara-perkara lain yang pernah menjadi perbincangan kita, seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah dengan kita mengetahui dalil-dalilnya yang dibaca dan dilihat, kita tidak dapat mengetahui sepenuh hakikatnya. Lebih-lebih lagi dalam perkara zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka qada dan qadar juga menjadi sebahagian urusan Allah. Cukuplah sekadar diberitahu. Tidakkah kita akan dipersoalkan lebih banyak dalam perkara urusan kita? Banyak perkara lain berqada dan qadar. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu sedia, tidak ada mula bagi adanya. Macam mana tak ada mula? Tak ada mula, tak ada mula. Tak ada mula bagi ada Allah Ta'ala. Sentiasa ada. Macam mana? Tak mampu kita nak fikir. Tidak ada akhir bagi Allah Ta'ala, kekal selama-lamanya. Bagaimana? Tak mampu kita nak fikir. Allah Ta'ala tidak bertempat sebagaimana makhluknya bertempat. Macam mana? Tak mampu nak fikir. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Tidakkah seluruh langit dan bumi dijadikan oleh Allah Ta'ala di bawah perintah Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Jangan persoal bagaimana dia mengetahui segala-galanya. Itu sifat kebesaran yang tak mampu kita nak fikir. Begitu juga zat Allah Ta'ala. Bagaimana zat Allah Ta'ala, rupa Allah Ta'ala. Jangan. Bila Nabi Musa AS minta nak tengok Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, Allah Ta'ala kata, wahai Musa, tak boleh tengok aku sekarang.
Lalu Allah Ta'ala menjelma dengan sifat yang layak baginya. Gunung Tur Sinai yang pejal sama rata dengan tanah, hancur. Dan Musa tersungkur ke bumi. Bani Israel minta nak tengok Allah Ta'ala, disambar putih. Disambar putih habis. Mereka mati dihidupkan semula. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Jangan kita buat di luar kemampuan kita. Cukup dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita, melihat dalil-dalil dan tanda-tanda kebesarannya untuk kita percaya. Dia beritahu oleh rasul-rasul yang benar, ulama-ulama yang menyampaikan daripada rasul dengan amanah, dengan benar, bukan main-main. Maka cukup kita beriman kepada Allah sebagaimana disuruh pada kita, jangan lebih pada itu. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin wan nas yatakallamuna bil qadar qala wa ka'annama tafaqqa fi wajhihi habbur rumman min al-ghadabi qala faqala lahum ma lakum tadribuna kitab Allah ba'dahu bi ba'd bihadza halaka man kana qablakum, rawahu Imam Ahmad. Artinya, dan dari Amr bin Shu'aib, dari bapanya, dari datuknya, berkata datuknya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, sedang orang ramai berbual-bual dalam perkara qadar. Tiba-tiba dia murka sehingga wajahnya seperti dipicit dengan biji delima, berubah kerana terlalu murka, marah. Dia bersabda, apalah kamu ini sedang melaga-lagakan kitab Allah di antara satu dengan yang lain? Dengan sebab ini telah binasanya umat yang dahulu dari kamu. Satu hari Nabi keluar dari rumah ke masjid, mendengar sahabat-sahabat bercakap dengan qada dan berkaitan qada dan qadar. Tiba-tiba muka Nabi merah, menunjukkan kemarahannya. Dan Nabi bersabda, adakah kamu bercakap benda yang tak patut, lupa pada kitab Allah? Cukup dengan kitab Allah beritahu kepada kamu firman Allah yang benar, firman Allah yang benar, kata-kata Allah yang benar. Cukup dengan itu saja, jangan tanya lebih pada itu. Sesungguhnya umat zaman dahulu dibinasakan oleh Allah dengan sebab mereka bercakap perkara seperti ini. Al-Imam At-Tahawi pernah menegaskan, qada itu ialah rahsia Allah kepada makhluknya. Tidak dapat mengetahui sepenuh hakikatnya oleh Nabi yang mursal dan malaikat yang muqarrabin. Mendalaminya lebih berhad membawa kepada kekecewaan dan mencapai darjat taghut pelampau. Maka berwaspadalah memandang dan berfikir tentang qada lebih berhad, sehingga dapat diwaswaskan oleh syaitan. Sesungguhnya Allah melipatkan ilmu yang sepenuhnya tentang qadar kepada hamba-Nya dan menegah daripada menuntut lebih daripada yang dinyatakan. Firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Suratul Anbiya ayat 23. Artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang perbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanya. Imam At-Tahawi, salah seorang ulama dalam mazhab Hanafi, yang menulis kitab akidah, terkenal akidah Tahawiyah. Dia menyebut bahawa qada dan qada ni rahsia Allah Ta'ala.
hakikatnya tak diketahui oleh Nabi yang diutuskan menjadi Rasul. Ada Nabi yang diutus menjadi Rasul, ada Nabi yang tak diutuskan menjadi Rasul. Nabi yang jadi Rasul ialah lebih dari Nabi yang tak jadi Rasul. Ini pun tak tahu. Mereka tak tahu rahsia qadar. Mereka terima dengan iman dan keyakinan. Malaikat yang muqarrabin, malaikat yang hampir kepada Allah Ta'ala, tak tahu qada dan qadar. Dengan sebab itulah, bila Allah nak jadikan Nabi Adam alaihi salam, malaikat bertanya, mengapa jadikan Adam untuk bertugas di atas muka bumi? Padahal kami sangat taat memuji memujamu, wahai Tuhan. Kami memuji memujamu. Mengapa tak suruh kami buat makhluk manusia ini? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Menandakan malaikat tidak tahu perkara yang akan datang. Dalam ilmu Allah Ta'ala, bila malaikat Jibril tanya Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, beritahu kepada aku wahai Muhammad bila berlaku kiamat. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukan orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama tak tahu ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala, termasuk qada dan qadar. Dan kita kena patuh firman Allah Ta'ala, jadikan pengedaran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak disoal Allah Ta'ala apa yang dibuat. Kita hamba-hamba dia akan disoal pada hari kiamat nanti. Oleh itu, sesiapa yang bertanya kenapa Allah membuat demikian dengan cara engkar, melawan, sesungguhnya dia telah menolak hukum yang terkandung di dalam kitab Allah. Dan sesiapa yang menolaknya, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Wal'iyadha billah, dilindungkan Allah. Begitulah kesimpulan yang dihajati oleh orang yang dipancarkan cahaya ke dalam hatinya di kalangan awliya Allah, wali-wali Allah. Itu sifat wali-wali Allah. Tak bertanya apa yang Allah Ta'ala buat. Kerana ilmu ini ada dua bagi. Ilmu yang ada pada makhluk dan ilmu yang tiada pada makhluk. Ada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita, ada ilmu yang Allah Ta'ala tak beri pada kita. Jangan tanya ilmu yang Allah tak beri pada kita. Mengengkarkan ilmu yang ada menjadi kufur. Kita tak percaya pada ilmu yang Allah Ta'ala beri, jadi kafir. Allah Ta'ala beri ilmu dengan terang dan nyata, halal dan haram, betul dan salah, tak percaya, kafir, melawan Allah Ta'ala. Dan mendakwa mengetahui ilmu yang tiada pada makhluk juga menjadi kufur. Kita mendakwa tahu ilmu yang tak ada pada kita, qadar Allah Ta'ala, mendakwakan kita tahu, jadi kufur juga. Dan tidak sabit iman madakan ilmu yang ada dan meninggalkan daripada menuntut ilmu yang tiada. Tidak ada iman yang sebenar malaikat kita menuntut ilmu yang diizin oleh Allah Ta'ala. Jangan ambil ilmu yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Dalam masalah qadar telah menjadi sepakat di kalangan para sahabat tabi'in dan ahli sunnah, yakni mereka yang menurut perjalanan Nabi dan sahabat-sahabatnya, bahawa setiap yang berlaku sehingga hari kiamat telah ditulis pada Lauh Mahfuz. Semua perkara yang berlaku pada hari kiamat ditulis pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ialah tempat ditulis segala perkara yang berlaku dalam alam ini. Wallahu a'lam.